Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Muhammad Saiful Nizar. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tajuk 5 iaitu Sejarah Penubuhan Majlis Amanah Rakyat atau MARA. Misi dan visi korporat MARA. Visi korporat menjadi organisasi amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa. Misi korporat menerajui bidang keusahawanan, pendidikan dan pelaburan untuk penguasaan equity Bumi Putera. Objektif dan strategi MARA. Objektif: membangunkan usahawan berjaya dan inovatif, melahirkan modal insan global dan berintegriti, menyumbang kepada pemilikan equity dan memudahkan sistem penyampaian. Strategi: I usahawan, I pekerja, I pelaburan dan I organisasi. Logo MARA. Maksud logo MARA yang roda bergigi 14. Setiap gigi mewakili negeri dalam Malaysia di mana MARA memberi perkhidmatannya secara terus dan juga jaringan aktiviti keusahawan yang diterokai oleh Bumi Putera. Buku terbuka melambangkan ilmu sebagai teras organisasi pemikir yang menjadi wawasan MARA untuk mencapai kecemerlangan dan kemajuan keusahawanan serta pendidikan. Jangka lukis terbuka menunjukkan usahawan MARA memegang amanah untuk menggalak, membimbing, melatih dan membantu Bumi Putera dalam bidang keusahawanan menuju ke arah masyarakat, perdagangan dan perindustrian. Spana dan skru melambangkan sumbangan MARA di dalam memberi latihan dan pendidikan berteraskan teknologi serta pembangunan serta tenaga mahir negara. Teknologi merangkumi peringkat asas hingga ke peringkat setinggi-tingginya. Tulisan Rumi dan Jawi Majlis Amanah Rakyat melambangkan kesinambungan imej, identiti kecemerlangan MARA dan penerapan ciri-ciri keislaman. Warna pada logo. Merah. Merah melambangkan keberanian untuk MARA ke hadapan menerokai peluang-peluang baru. Biru pula melambangkan kemurnian, wawasan dan matlamat sebagai badan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat maruah serta martabat bangsa. Hitam melambangkan keutuhan dan kekukuhan semangat untuk membantu secara berterusan golongan Bumi Putera. Marilah kita mendengar lagu MARA. Demi satu keunggulan bangsa yang berdaulat, sebuah lambang menawan puncak jaya, perkasa di persada dunia. Obor para cendekia
organisasi pentadbiran MARA sebuah badan autonomi bertanggungjawab kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Ahli-ahli majlis MARA terdiri daripada pengerusi, timbalan pengerusi dan 9 orang anggota lain. 3 daripada mereka ialah kaki tangan awam. Semua ahli majlis dilantik oleh Menteri Pembangunan Luar Bandar dan Wilayah. Ketua eksekutif ialah ketua pengarah dan beliau dibantu oleh 2 orang timbalan ketua pengarah. Bahagian-bahagian yang diterajui oleh pengarah dan unit-unit di bawah kawalan ketua unit melaksanakan fungsi-fungsi MARA pada peringkat ibu pejabat dan disokong oleh 14 pejabat MARA negeri termasuk wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan dan pejabat MARA daerah. MARA juga beroperasi di London dan Washington DC serta mempunyai organisasi sekutu di Asia Timur, Eropah, Afrika dan Amerika Utara. Sejarah penubuhan MARA. Sejarah MARA bermula sebelum negara ini mencapai kemerdekaan pada Julai 1950. Majlis Mesyuarat Undangan Persekutuan Tanah Melayu telah bersetuju menubuhkan sebuah badan atau lembaga kemajuan kampung dan perusahaan atau dikenali sebagai Rural Industrial Development Authority. Penubuhan RIDA disahkan menerusi surat mesyuarat di dalam persidangan MMU-PTM yang berlangsung pada 25 April 1951. Dikanunkan dengan kelulusan Ordinan nombor 48 tahun 1953, pengerusi atau ketua besar RIDA yang pertama ialah Allahyarham Dato' On Jaafar. Pada masa itu, beliau memegang jawatan kuasa Menteri Al-Hewan dalam negeri yang di-Pertuan Agong UMNO. Lembaga RIDA ditubuhkan di peringkat ibu pejabat bagi menggubal polisi dan dasar serta dibantu oleh sesebuah jawatan kuasa kerja yang diberi kuasa mentadbir dan menguruskan kewangan serta menjalankan tugas dan tanggungjawab bagi pihak lembaga. Sementara di peringkat negeri ditubuhkan Lembaga Kemajuan Negeri, Lembaga Kemajuan Jajahan atau Daerah, Lembaga Kemajuan Kampung dan Persediaan MIKI. Jawatan Pegawai Kemajuan Kampung diwujudkan untuk mentadbir dan menjalankan tugas-tugas RIDA di peringkat negeri dan penolong pegawai kemajuan di peringkat jajahan atau daerah. RIDA adalah untuk memberi keselesaan dan meninggikan taraf sosial ekonomi orang-orang kampung yang majoritinya terdiri daripada petani, pekebun, peternak dan nelayan meskipun dengan peningkatan awalnya menyediakan kemudahan infrastruktur pembangunan luar bandar seperti pembinaan jalan, jambatan sekolah, pusat kesihatan, balai raya, bekalan air bersih dan lain-lain kemudahan secara gotong royong. RIDA sebagai ejen perubahan terbukti meninggalkan kesan yang positif melalui prinsip mahu menolong diri sendiri yang sentiasa dilaungkan oleh Allahyarham Dato' On Jaafar. RIDA juga menyediakan kemudahan kewangan untuk memberi peluang kepada masyarakat kampung menceburi bidang perniagaan, perusahaan yang berasaskan pertanian, peternakan, makanan laut dan bahan-bahan tempatan seperti sabut, belulang, getah dan barang-barang kraftan tangan seperti anyaman, tenunan, batik, tembikar, rotan dan lain-lain. RIDA juga memberi tumpuan kepada bidang latihan dan pendidikan secara formal dan tidak formal. Beberapa buah taman asuhan RIDA didirikan seperti di Jalan Lorne, Kuala Lumpur, Bukit Piatu, Melaka dan Rusila, Kuala Terengganu untuk mengajar kaum wanita tentang ekonomi rumah tangga, pemakanan, kesihatan, jahitan dan kraf tangan.
Bukan setakat membina jalan raya sahaja, Rida juga terlibat dalam perkhidmatan pengangkutan secara langsung apabila Rida diminta menyelamatkan syarikat orang Melayu iaitu North East Transport Service di Kelantan pada tahun 1956 dari jatuh ke tangan orang lain hinggalah terbentuk Mara Holland SDN Berhad pada tahun 1956 diswastakan pada 6 Jun 2000 dengan nama baru Nadi Krop Holland SDN Berhad. Seterusnya, memandangkan ruang lingkup dan peranan Rida yang terbatas ditambah pula dengan kesedaran orang-orang Melayu seperti mana yang dinyatakan di dalam Report on Rida 1950-1955 di mana petani Cina diberi kemudahan penempatan di kampung-kampung baharu dengan bantuan yang besar daripada pihak kerajaan. Manakala kaum Melayu yang menanggung kesan penentangan komunis tidak mendapat sebarang bantuan. Maka timbul desakan untuk mengkaji semula peranan dan tanggungjawab Rida. Kongres Ekonomi Bumiputera pertama yang berlangsung dari 5 hingga 7 Jun 1965 telah memberi peluang kepada perbincangan dan penyuaraan pendapat tentang masalah sosioekonomi orang-orang Melayu. Antara usul yang telah diterima pada mesyuarat pleno 7 Jun 1965 yang menyatakan Kongres menyokong cadangan kerajaan pusat hendak memperbaiki dan memperkukuhkan Rida dengan cara menambahkan modal dan memperkemaskan lagi pentadbirannya. Kongres mencadangkan bahawa nama Rida ini diganti dengan nama baharu iaitu Majlis Amanah Rakyat atau ringkasnya MARA. Pada Disember 1965, Parlimen Malaysia telah meluluskan Rang Undang-Undang Majlis Amanah Rakyat berkuat kuasa 1 Mac 1966. Akta MARA nombor 20 ini begitu jelas sekali memberi mandat kepada MARA sebagai satu pertubuhan yang diperbadankan bernama Majlis Amanah Rakyat yang kekal turun-temurun dan mempunyai suatu materi dan boleh mendakwa dan didakwa atas namanya dan tertakluk kepada akta ini bagi maksud-maksudnya. Boleh membuat kontrak-kontrak dan boleh memperoleh, membeli, mengambil, memegang dan menggunakan harta yang boleh dialih dan yang tidak boleh dialih dari segala jenis dan boleh memindahkan, menyerahkan, melepaskan, menanggungkan, menggadaikan, memberikan, memindahkan semula atau dengan jalan lain melepaskan atau membuat apa-apa berkenaan dengan apa-apa harta yang boleh dialih atau yang tak boleh dialih atau yang berkenaan dengan apa-apa hak atas harta itu yang menjadi kepunyaan majlis mengikut syarat-syarat yang difikirkannya patut. Dengan itu, bermulalah peranan MARA dan Rida pun dikeradakan dalam sejarah untuk sebuah nama baru yang peramai. Majlis Amanah Rakyat bertujuan untuk meningkatkan tahap ekonomi orang-orang Melayu. Kelahiran MARA seiring dengan pelancaran rancangan Malaysia Pertama 1966 hingga 1970. Apabila dasar ekonomi baru diimbal selepas tragedi 13 Mei 1969, MARA adalah antara agensi yang dipertanggungjawab secara terus untuk mencapai matlamat serampang dua mata iaitu membasmi kemiskinan dan menstruktur semula masyarakat. Begitu juga dengan wawasan 2020 yang meletakkan matlamat untuk menjadi negara maju dari segi ekonomi, sosial, politik, kerohanian, kewarjaan dan kebudayaan, maka MARA sebagai agensi amanah kerajaan akan lebih berperanan untuk sama-sama membantu merealisasikan wawasan ini. Rida MARA terkenal sebagai perintis dalam pelbagai projek baru
dan ada antaranya telah menjadi projek mega kebanggaan Bumiputra dan penyumbang kepada pembangunan negara terutama dalam bidang pendidikan. UiTM pada 1957, Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia 1964, Amanah Saham Mara Berhad 1967, Institut Kemahiran Mara 1968, Yayasan Pelajaran Mara 1969, Maktab Rendah Sains Mara 1972, Kolej Profesional Mara Institut Perdagangan Mara 1977, Kolej Mara 1985, Pusat Giat Mara 1986, Institut Kemahiran Tinggi Mara seperti German Malaysian Institute 1992, British Malaysian Institute, West Polytech 1993 dan Malaysia France Institute 1995. Mara telah melahirkan ramai golongan usahawan kecil dan sederhana dalam berbagai disiplin keusahawanan dan hampir dari jumlah seramai 129,000 orang sejak 1991 hingga Ogos 2000 yang telah mendapat kemudahan pembiayaan perniagaan melebihi 1.2 bilion. Tentulah ada yang telah menjadi jutawan dan tokoh-tokoh korporat terkenal. Bimbingan dan latihan keusahawanan yang berterusan akan memantapkan lagi pakej kewujudan usahawan di samping menyediakan kemudahan wang niaga dan wang kilang yang berjumlah 4,433 lot setakat Ogos 2000 yang disewa dengan kadar rendah dari harga pasar. Kesimpulannya, sejak penubuhan Mara, banyak bangunan dan kemajuan telah dicapai oleh Mara. Kekuasaan ekonomi Bumiputra menjadi cabaran masa kini dan agenda utama Mara dalam usaha untuk memastikan Bumiputra mempunyai kedudukan yang sewajarnya. Malah untuk menjamin pendidikan kaum Bumiputra terus berkembang pesat, Mara juga bertanggungjawab menyediakan kemudahan pendidikan kepada golongan ini. Di antaranya adalah pusat-pusat latihan kemahiran, pinjaman keuangan, nasihat dan bimbingan. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.